Assalamualaikum, selamat sejahtera anak-anak pelajar. Kita sambung hari ini kelas sejarah. Hari itu kita dah belajar bab 1.1. Hari ini kita akan sambung sikit dengan beberapa subtopik baru iaitu 1.2 pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Seterusnya 1.3 masa silam dan ruang masa dalam sejarah. Dan last sekali 1.4 sumber. Okey, kalau ini ikut buku teks lah ya, sama sebiji dengan buku teks, cuma nanti saya cek balik muka surat yang kelima. Yang ini adalah pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Ada beberapa sejarawan lah yang memberikan pendapat dan mereka ni semua bukanlah bercakap kosong, macam bukan saja bercakap lah. Jadi mereka ni bercakap berdasarkan kajian, berdasarkan penyelidikan yang telah pun dibuat. Jadi nama-nama ni adalah nama-nama besar ataupun nama-nama yang lama lah dalam sejarah ya. Okey, yang first kali kita tengok Herodotus. Herodotus ni dia kata sejarah ni adalah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Itu kata Herodotus. Seterusnya E.H. Carr cakap apa? Sejarah adalah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Seterusnya Ibn Khaldun, apa katanya? Sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Seterusnya Mr. Khoo Kay Kim, apa katanya? Sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Dan last sekali Encik Muhammad Yusof Ibrahim kata, sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku, pada masa lalu. Jadi kalau kita tengok secara sekali imbas lah, kita tahu sejarah ni walaupun pengertian yang dikatakan oleh 5 tokoh ni agak berbeza, tapi dasarnya adalah sama. Sejarah adalah perkara yang telah pun berlaku. Macam saya kata dalam kelas yang sebelum ni, walaupun baru sebentar tadi berlaku, 1 minit, 1 jam, 1 hari, yang telah berlaku itu adalah sejarah. Jadi untuk 1.2 ni kamu kena baca, kena ingatlah siapa tokoh tu dan apa yang diperkatakan oleh tokoh tersebut. Yang ni kalau saya nak hurai pun tak ada huraian lah, sebabnya memang apa kita quotes apa yang telah dikatakan oleh tokoh-tokoh ya. Okey, seterusnya saya masuk terus ke bab 1.3, masa silam dan ruang masa dalam sejarah. Okey, masa silam. Apakah masa silam? Masa silam merujuk kepada yang pertama, rentetan peristiwa yang telah berlaku. Macam saya kata tadi lah, apa-apa yang berlaku dalam sejarah itu adalah masa silam. Maksudnya benda yang telah berlaku. Contoh tadi saya kata, tadi saya masak. Itu masa silam saya lah, walaupun baru berlaku. Mungkin juga masa silam saya tu 20 tahun dulu, 15 tahun dulu, ataupun baru sebentar tadi berlaku, itu pun dikira masa silam. Dan seterusnya dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Okey, perkataan kronologi. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan kronologi? Kita tengok ya. Okey, kronologi merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga ke akhir dan bergerak mengikut satu garisan lurus. Okey, senang cerita, kronologi ni adalah benda yang berlaku secara teratur. Jadinya contoh saya contohkan ini kronologi yang saya bagi simple lah dalam kehidupan saya lah. Contoh, bangun pagi tadi, saya mandi, saya solat subuh, saya makan pagi, saya uruskan anak-anak, saya buat kelas online, saya masak. Okey, nampak? Itu kronologi. Benda tu berlaku berturut-turut, dari satu masa sehingga satu masa yang bergerak lah. Jadinya, kalau kita kata kita nak kaitkan dengan sejarah. Okey, apa dia sejarah? Jadi kita tengoklah
start dari peperangan Jepun. Lepas tu datang perwira-perwira kita melawan Jepun. Lepas tu merdeka. Itu adalah kronologi. Perkara yang berlaku secara berturut-turut dan teratur. Dia ada series of apa yang berlaku. Itu kita panggil kronologi. Okey. Pernah dengar tak perkataan kronologi? Ada yang biasa dengar, ada yang tak biasa dengar. Okey, seterusnya. Sejarawan membahagikan penulisan mereka mengikut tema seperti ekonomi, politik dan sosial. Kenapa dia nak kena bahagi-bahagikan? Supaya lebih senang. Jadinya, kalau macam sebab bidang sejarah ni adalah satu bidang yang luas. Jadi bila kita sebut pasal sejarah, benda yang telah berlaku. Contoh kita nak kaji sejarah Malaysia. Dalam aspek apa? Sebab dalam ikut sejarah Malaysia, kita tak kata sejarah dunia ya. Kalau sejarah Malaysia pun aspek dia terlalu besar. Adakah kita nak cerita pasal politik? Adakah kita nak cerita pasal budaya? Adakah kita nak cerita pasal ekonomi? Jadi dia pecahkan tajuk-tajuk tu kepada tema. Jadinya mungkin ahli sejarah ini berminat nak cerita pasal politik. Jadi dia kajilah politik yang berlaku dalam Malaysia. Ataupun dia nak tengok ekonomi. Jadinya dia akan tengok bahagian ekonomi sahaja supaya lebih senang lah dia nak buat penyelidikan dan dia boleh menambahkan kepelbagaian dalam kajian dan juga penulisan sejarah dia. Okey, faham yang tu ya. Seterusnya, ruang masa dalam sejarah dibahagikan kepada berapa tempoh masa. Okey, kadang-kadang kita sebut ruang masa dalam sejarah ni ikut tempoh masa yang berlaku. Contohnya, era Kesultanan Melayu Melaka. Itu satu tempoh masa. Kesultanan Melayu Melaka ni dia pernah wujud beberapa tahun. Jadi itu adalah tempoh masa dia lah. Ataupun era kemunculan kuasa-kuasa luar. Ini sebab benda ni berlaku dalam beberapa tempoh masa sahaja, bukan selama-lamanya. Jadinya dia sebutkan sebagai ruang masa ataupun masa kemerdekaan negara. Dia ada satu tempoh. Macam kita hari ni, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, ini pun boleh dikatakan beberapa tempoh masa. Mungkin selepas 20 tahun nanti kita akan cakap, oh, masa zaman COVID hari tu. Sebab apa? Sebab itu adalah ruang masa di mana satu perkara berlaku. Dia taklah selama-lamanya, tapi dia ada tempoh masa yang tertentu. Okey. Jadi saya teruskan kepada ruang masa dalam sejarah lagi. Kalau dalam sejarah kadang kita tak sebut ikut nombor. Dalam sejarah kita sebut ruang masa yang pertama, kita boleh sebut sebagai dekad. Apakah dekad? Dekad bermaksud jangka masa 10 tahun. Jadi macam contohlah umur saya 30. Saya ni dah 3 dekad dah hidup. Maksud 3 dekad apa? 30 tahun. Seterusnya kurun ataupun abad. Yang ini adalah jangka waktu 100 tahun. Yang seterusnya alaf ataupun milenium, jangka masa 1000 tahun. Jadi kalau macam orang kata aku ni dah 5 dekad dah hidup. Maksudnya kita tahulah umur dia sudah 50 tahun. Jadi abad, milenium tu kamu boleh ingat sendirilah. 10 tahun dekad, 100 tahun untuk kurun dan abad dan 1000 tahun untuk alaf dan juga milenium. Okey, konsep masa dalam sejarah pula terbahagi kepada dua. Dia ada satu, yang pertama adalah sebelum Masihi, iaitu sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan yang seterusnya zaman selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Okey, boleh tengok rajah ni. Kalau kamu tengok yang biru tu, itu adalah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Jadi apabila berlaku perkara pada zaman yang waktu biru tu, mereka akan sebut sebagai sebelum Masihi. Dan bermula yang warna oranye tu, dia akan sebut sebagai tahun Masihi. Jadi kenapa ditentukan oleh kelahiran Nabi Isa? Okey, tahun Masihi ni berbeza dengan tahun Islam ataupun tahun Cina ataupun tahun India. Tahun Masihi yang kita gunakan hari ini adalah tahun Masihi. Contohnya apa? Tahun-tahun ni adalah 2021. Itu adalah tahun Masihi. Okey. Jadi tahun Masihi bermula pada kelahiran Nabi Isa. Kenapa kelahiran Nabi Isa? Sebab tahun Masihi ini adalah asalnya dicadangkan oleh seorang rahib Kristian. Rahib Kristian ni dia yang cadangkan untuk menggunakan tahun Masihi, masa kelahiran Nabi Isa. Tapi dalam agama Kristian, mereka tak panggil Nabi Isa sebagai Nabi Isa. Mereka panggil Nabi Isa sebagai Jesus. Jadi bila Jesus lahir saja, bermulalah 1
Masihi. Jadi, kalau benda tu berlaku sebelum Nabi Isa lahir, macam mana? Mereka akan sebut sebagai 1 tahun sebelum Masihi, 2 tahun sebelum Masihi. Macam tu sebutan dia. Okay, ada sikit tambahan nota lah. Dalam kiraan sebelum Masihi, ia dikira terbalik atau negatif. Contoh, 124 sebelum Masihi lebih awal daripada 125 sebelum Masihi. Jadi yang bermula di biru ni, kalau kita reverse ke belakang, dia akan jadi 1 tahun sebelum Masihi, 2 tahun sebelum Masihi, 3 tahun sebelum Masihi. Okay, lagi besar nombor tu sebenarnya lagi jauh dengan kelahiran Nabi Isa. Jadi bermula kelahiran Nabi Isa 1 Masihi, kalau ikut hari ni dah berapa tahun dah Nabi Isa tu lahir? 2021 tahun. Sebab sekarang ni adalah 2021. Jadi telah 2021 tahun Nabi Isa lahir, dan selama itu jugalah 2021 tahun kita menggunakan tahun Masihi. Okey ya. Boleh dapat yang tu ya. Kalau ada soalan boleh tanya saya balik nanti. Okey, last 1.4 sumber sejarah. Macam saya kata tadilah, pengkaji-pengkaji tadi dia buat penyelidikan dan juga kajian, baru dia bercakap apa itu sejarah, macam mana sejarah, apa benda sejarah ni. Jadi, macam mana dia dapatkan sumber-sumber sejarah? Jadi kita tengok di sini, sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Dalam buku teks ada, tapi saya ambil kertas ni juga daripada buku teks ya. Okey, sumber yang di atas adalah sumber primer, yang di bawah adalah sumber sekunder. Okey, apakah sumber primer? Dengar dan faham, okey? Sumber primer adalah sumber yang belum diolah atau diterbitkan. Sumber primer ini bersifat asli dan belum ditafsir. Maksudnya, apa-apa sahaja benda yang mereka jumpa, mereka sebut itu sebagai sumber primer. Yang mereka tak modify, mereka tak bawa keluar, mereka tak kopi dalam mana-mana buku ataupun photostat ke apakah. Yang original itu adalah sumber primer. Contoh, fosil. Apa dia fosil ni? Contoh tulang dinosaur lah, senang cerita. Fosil tulang dinosaur. Gali-gali jumpa tulang. Fosil yang original tadi itu yang kita pegang itu adalah sumber primer. Tapi kalau kita tangkap gambar, bubuh dalam surat khabar, walaupun gambar tu adalah gambar yang original, itu dah tidak lagi menjadi sumber primer. Okey ya? Dapat. Okey, seterusnya artifak. Dan bukan artifak, yang ni akan saya akan terangkan selepas ini. Batu bersurat. Okey, batu bersurat. Contoh di Malaysia kita jumpa batu surat di Terengganu ya. Dia tuliskan satu catatan di batu, dia pahatkan di situ, itu pun sumber primer. Keterangan lisan. Yang ni keterangan lisan bukan cerita nenek saya ceritakan, tok saya ceritakan. Bukan macam tu. Kita tanya terus. Contoh pakcik ni adalah pejuang kemerdekaan. Kita terus tanya kat pakcik tu, macam mana pakcik lawan dengan tentera Jepun? Kalau sumber tu dia bercerita sendiri daripada mulut dia, itu adalah sumber primer. Tapi kalau pakcik tu dah mati, dia pernah bercerita pada anak dia, kemudian anak dia cerita balik pada kita, itu bukan lagi sumber primer. Sebabnya dah mungkin bila dia cerita ke anak dia tadi, mungkin dah terdapat olahan. Dia tak original, dah tak asli. Jadi, bila orang lain yang bercerita bagi pihak pakcik tu, dia dah tak jadi sumber primer. Okey, seterusnya dokumen rasmi. Apa-apa dokumen yang kita tanda tangan hari ni, itu adalah sumber primer lah, yang original, bukan berfotostat ya. Manuskrip, apa-apa manuskrip zaman dahulu, ataupun fail rasmi jabatan, ataupun surat peribadi, ataupun diary, itu adalah semua sumber primer. Kalau kita tulis diary pun, satu hari orang jumpa diary kita, itu adalah sumber primer lah. Kecuali orang ambil diary kita tu, orang pergi photostat. Bila photostat dah tak jadi dah sumber primer. Kalau tak jadi sumber primer, jadi sumber apa? Tengok yang kedua, sumber sekunder. Okey, untuk sumber sekunder, dia adalah bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Dan bahan tersebut telah pun disebar ataupun tersebar kepada umum. Contoh buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan juga risalah.
Contoh macam tadilah, jumpa fosil dinosaur, tulang dinosaur. Ambil gambar, pergi buh dalam surat khabar, dalam akhbar. Bila masuk akhbar, bukan lagi sumber primer tapi menjadi sumber sekunder. Okey, jadi yang tu direct sajalah, buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia tu kita boleh faham sendiri ya. Okey, sekali sambungan tadi. Apa dia tadi artifak dan juga bukan artifak? Okey. Kalau kita baca di sini, artifak merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan. Peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Penemuan artifak loceng gangsa di Kampung Pencu, Muar Johor boleh dijadikan sumber untuk melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Loceng ini dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi, iaitu bersamaan dengan perluasan kuasa kerajaan Funan. Okey. Jadi, di sini, bila kita tengok di sini, artifak ni merujuk adalah peralatan-peralatan kecil yang digunakan oleh manusia pada zaman dahulu. Contoh digunakan untuk memburu, bertani ataupun berdagang. Contoh ni loceng gangsa lah. Ataupun kita jumpa lembing. Lembing tu digunakan untuk berburu. Jadi itu pun salah satu daripada artifak. Ataupun kamu jumpa mangkuk ke, periuk ke, itu pun artifak. Sebab digunakan oleh manusia pada zaman dahulu. Okey, kalau bukan artifak, macam mana? Bukan artifak adalah merupakan data arkeologi yang berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah seperti dinding gua, dinding kota dan struktur binaan. Penemuan Candi Lembah Bujang boleh dijadikan sumber kajian bagi menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan antara India dan juga negeri Kedah. Jadi senang cerita, bukan artifak ni dia lebih kepada binaan lah. Binaan ataupun bangunan ataupun tempat tinggal di mana dia bukan peralatan. Jadi bila kamu tengok, istana lama, kubur lama, ini adalah bukan artifak. Okay, binaan-binaan atas tanah ataupun di bawah tanah itu bukan artifak. Walau bagaimanapun, artifak dan bukan artifak masih tergolong dalam sumber primer sebab sumber yang asli. Okey, tapi dalam gambar ni bukan sumber asli lah sebab dah tangkap gambar, dah letak dalam buku teks, satu Malaysia boleh tengok, jadi dah jadi sumber sekunder. Yang kita baca hari ini adalah sumber sekunder sebab kita tak tengok benda tu berdepan original. Kita baca dalam buku dah diterbitkan, semua orang tahu itu adalah sumber sekunder. Kalau yang first tadi kita tengok, kita pegang tadi sumber primer. Maaf kalau saya salah tadi ya. Dan last sekali, ensiklopedia. Ensiklopedia ni merupakan satu daripada sumber sekunder. Bahan yang terkandung dalam ensiklopedia ini berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih. Contohnya di Encyclopedia of Malaysia yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal, sejarah moden awal, arkitektur, laut dan tumbuh-tumbuhan. Jadinya ensiklopedia ni apa-apa kajian, apa-apa bahan yang dia dapat, jadi dia olah, dia ceritakan semula kepada kita dalam bentuk ensiklopedia. Jadi kita berminat dengan sejarah, kita pun cari ensiklopedia tentang sejarah Malaysia. Jadi kita baca. Kita baca benda yang ditulis itu adalah original, benda yang betul berdasarkan sumber primer. Tapi apabila dia diterbitkan semula, diedarkan dalam bentuk ensiklopedia dan dibaca oleh umum, macam disebarkan kepada umum, dia menjadi sumber sekunder. Jadi